Bismillahirrahmanirrahim. Nahmaduhu wa nusalli ala rasulihil karim. Amma ba'd. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma walhamdulillahi rabbil alamin. Fadilat sedekah bab silaturahim. Ayat-ayat Al-Quran. Ayat 1. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innallaha ya'muru bil adli wal ihsani wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi ya'izukum la'allakum tadhakkarun. Maksudnya, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala menyuruh berlaku adil dan berbuat kebaikan serta memberi bantuan kepada kaum kerabat dan melarang daripada melakukan perbuatan-perbuatan yang keji dan mungkar serta kezaliman. Dia mengajar kamu dengan suruhan dan larangannya ini supaya kamu mengambil peringatan mematuhinya. Surah An-Nahl ayat 90. Keterangan. Allah Subhanahu wa taala telah memerintahkan untuk mengambil berat tentang kaum kerabat dan bersedekah kepada mereka dan telah memberi galakan ke arah itu pada banyak bahagian di dalam Al-Quran. Di sini dinyatakan beberapa ayat. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa idh akhadna mitsaqa bani Israila la ta'buduna illa Allah wa bil walidaini ihsana wa dzil qurba wal yatama wal masakin wa qulu lin nasi husna wa aqimus shalah wa atuz zakah summa tawallaitum illa qalilan minkum wa antum mu'ridun. Maksudnya, 1. Dan ingatlah wahai Muhammad ketika kami mengikat perjanjian setia dengan Bani Israel dengan berfirman, janganlah kamu menyembah melainkan Allah Subhanahu wa taala dan berbuat baiklah kepada kedua-dua ibu bapa, kaum kerabat dan anak-anak yatim serta orang-orang miskin, dan katakanlah kepada sesama manusia perkataan-perkataan yang baik dan dirikanlah solat serta berilah zakat. Kemudian kamu berpaling membelakangkan perjanjian setia kamu itu kecuali sebahagian kecil daripada kamu, dan sememangnya kamu orang-orang yang tidak menghiraukan janji setia. Surah Al-Baqarah ayat 83. Hadis kedua, fadilat sedekah bahagian silaturahim. An Anas radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man ahabba ayyubsata lahu fi rizqihi wa yunsa'alah fi atharihi falyasil rahimah. Sayyidina Anas radhiyallahu anhu berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, sesiapa yang ingin rezekinya dimudahkan dan kesan-kesannya akan kekal lama, maka hendaklah dia menghubungkan silaturahim. Mishkat muttafaq alaih. Keterangan. Maksud daripada kesan-kesannya akan kekal lama ialah umur yang panjang. Ini adalah kerana sebanyak mana umur seseorang itu bertambah, selama itulah kesan tapak kakinya akan ada di bumi. Sesiapa yang meninggal dunia, maka kesan tapak kakinya akan hilang dari atas bumi. Atas kenyataan ini timbullah persoalan, umur setiap orang telah ditentukan.
Ada beberapa ayat di dalam Al-Quran yang kenyataan ini disebut dengan jelas bahawa setiap orang mempunyai masa yang telah ditetapkan. Masa itu tidak akan dikurangkan sesaat pun dan tidak akan ditambah sesaat pun. Atas alasan itu, sebahagian ulama telah menyatakan maksud umur yang panjang juga sama seperti rezeki yang luas, iaitu bertambah keberkatannya, yakni masa hidupnya menjadi begitu berkat sehingga urusan-urusan yang orang lain dapat lakukan dalam masa beberapa hari, dia akan dapat lakukan dalam beberapa jam, dan urusan-urusan yang orang lain dapat lakukan dalam masa beberapa bulan, dia dapat selesaikan dalam masa beberapa hari. Ada juga sebahagian ulama yang telah menyatakan makna kesan-kesannya akan kekal lama ialah ingatan baik orang terhadapnya, yakni kesan perbuatan-perbuatan baiknya, dan ingatan baik orang terhadapnya akan berpanjangan. Sesetengah ulama yang lain pula menulis bahawa maksudnya ialah anak yang ramai yang salah silahnya akan berterusan walaupun setelah dia meninggal dunia. Dan ada lagi kemungkinan makna-makna yang lain apabila Nabi SAW telah memberitahu perkara itu, sedangkan kata-kata baginda SAW pasti benar, dan sabdaan baginda SAW pasti tepat lagi pula. Allah Subhanahu Wa Taala ialah zat yang maha berkuasa serta musabbibul asbab, zat yang menciptakan segala asbab. Maka kita kena yakin bahawa perkara yang telah dinyatakan oleh baginda SAW pasti benar-benar akan berlaku walau dalam apa-apa bentuk sekalipun. Bagi Allah Subhanahu Wa Taala tiada apa-apa kesusahan dalam mewujudkan asbabnya. Dia mampu mewujudkan asbab-asbab yang menakjubkan untuk apa-apa yang dia ingini, sehingga para cendekiawan dan bijak pandai pun akan kehairanan. Oleh sebab itu, tiada apa-apa persoalan atas makna panjang umur itu, dan tiada apa-apa halangan dalam merealisasikannya. Perkara-perkara yang telah ditakdirkan tetap pada tempatnya sebagai sesuatu yang sudah muktamad. Namun Allah Subhanahu Wa Taala telah jadikan dunia ini darul asbab. Allah Subhanahu Wa Taala telah menciptakan untuk setiap sesuatu ada asbab zahir dan ada asbab batin. Jika dalam hal penyakit kolera, manusia boleh berlari-lari untuk berjumpa doktor atau pengamal perubatan, mungkin ubat ini berfaedah, mungkin ubat itu berfaedah. Kenapa? Agar umurnya dapat dipanjangkan. Sedangkan umur ialah sesuatu yang telah ditetapkan. Jadi tiada alasan kenapa tidak sepatutnya kita berusaha dengan lebih giat untuk memanjangkan umur dengan perantaraan bersilaturahim. Ini adalah kerana silaturahim adalah suatu asbab yang pasti untuk panjangkan umur. Tambahan pula, ia adalah sabdaan seorang doktor atau tabib yang preskripsinya tidak pernah salah. Sebaliknya, terdapat puluhan malah ratusan kemungkinan tersalah dalam preskripsi diagnos doktor-doktor yang biasa ini. Sabdaan Nabi SAW di atas didapati dalam banyak riwayat lain dalam pelbagai bentuk. Lantaran itu tiada sebarang syak dalam kebenarannya. Bab zakat dan fadilatnya. Ayat 3. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa ma ataitum mir ribal liyarbuwa fi amwalin nasi fala yarbu indallah. Wa ma ataitum min zakatin turiduna wajhallahi faulaika humul mud'ifun. Maksudnya, dan ketahuilah bahawa sesuatu pemberian yang kamu berikan supaya harta bertambah
dalam pusingan harta manusia, maka harta itu tidak sekali-kali akan berkembang di sisi Allah Subhanahu Wa Taala, tidak mendatangkan kebaikan. Sebaliknya, sesuatu pemberian zakat yang kamu berikan dengan tujuan semata-mata mengharapkan keredaan Allah Subhanahu Wa Taala, maka mereka yang melakukannya itulah orang-orang yang beroleh pahala berganda-ganda. Surah Ar-Rum ayat 39. Keterangan Hazrat Mujahid rahmatullah alaih berkata, memberi harta dengan niat untuk mendapatkan tambahan yang dinyatakan dalam bahagian pertama ayat di atas termasuklah semua jenis harta, sama ada harta yang diberi dengan harapan untuk mendapat tambahan di dunia, yakni riba, ataupun dengan harapan untuk mendapat tambahan di akhirat, yakni zakat. Oleh sebab itulah riba telah disebutkan bersama-sama dengan zakat. Namun bahagian kedua ayat menyatakan bahawa zakat yang diberikan dengan tujuan semata-mata mengharapkan keredaan Allah Subhanahu Wa Taala akan diberi pahala yang berganda-ganda oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Dalam sebuah hadis lain yang diriwayatkan oleh Hadrat Mujahid rahmatullah alaih, yang dimaksudkan dengan pemberian dalam ayat di atas ialah hadiah-hadiah, yakni apa-apa sahaja hadiah atau lain-lain pemberian yang diberi kepada seseorang dengan tujuan supaya orang itu membalas dengan pemberian yang lebih besar, seperti menjamu seseorang makan dengan niat agar dia akan memberi kepada kita hadiah yang lebih besar nilainya daripada belanja jamuan itu. Termasuk jugalah hadiah-hadiah dan sampul-sampul wang pemberian pada hari perkahwinan dan lain-lain. Semua ini ialah belanja yang diberikan dengan niat untuk mendapat pulangan yang lebih. Di sisi Allah Subhanahu Wa Taala, hanya ada satu kaedah sahaja dalam semua pemberian, iaitu infak yang dilakukan semata-mata untuk mendapat keredaan Allah Subhanahu Wa Taala sahaja yang akan ditambah oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Hazrat Sa'id bin Jubair rahmatullah alaih berkata, sesiapa yang memberi hadiah dengan niat untuk mendapat balasannya di dunia, maka dia tidak akan mendapat sebarang pahala pun di akhirat nanti. Sememangnya jelas, jika dia memberi tanpa ada sedikit pun niat untuk akhirat, maka bagaimana dia akan dapat balasannya di sana? Hazrat Ka'ab Qurazi rahmatullah alaih berkata, sesiapa yang memberi dengan niat bahawa orang yang diberi itu akan memberi sesuatu yang lebih banyak sebagai balasan, maka di sisi Allah Subhanahu Wa Taala pemberiannya itu tidak menjadi sebab kepada sebarang penambahan daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Manakala sesiapa sahaja yang memberi dengan niat semata-mata untuk mendapat keredaan Allah Subhanahu Wa Taala dan dia tidak mengharap sedikit pun akan sebarang balasan atau gantian daripada orang itu, maka hartanya itulah yang terus-menerus akan ditambah oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Oleh sebab itu, sesiapa sahaja yang memberi zakat atau lain-lain bentuk pemberian dengan harapan bahawa dia akan dikatakan sebagai orang yang berbudi, sebenarnya dia sendiri telah mengurangkan pahala yang akan didapatinya kerana niatnya yang rosak itu. Dalam bab pertama pada ayat nombor 34 telah dinyatakan, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Innama nut'imukum liwajhillahi la nuridu minkum jazaa'an wala syukura. Maksudnya, sambil berkata dengan lidah atau dengan hati, sesungguhnya kami memberi makan kepada kamu kerana Allah Subhanahu Wa Taala semata-mata. Kami tidak berkehendakkan sebarang balasan daripada kamu ataupun ucapan terima kasih. Surah Al-Insan ayat 9. Allah Subhanahu Wa Taala telah melarang Nabi SAW secara khusus agar tidak menginfakkan harta dengan niat untuk mendapat balasan yang lebih. Malahan dalam ayat yang lain secara khusus, baginda SAW sendiri telah dilarang oleh Allah Subhanahu Wa Taala, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wala tamnun tastakthir
Maksudnya, dan janganlah engkau memberi sesuatu dengan tujuan hendak mendapat lebih banyak. Surah Al-Muddassir ayat 6. Manakala pahala serta janji pertambahan dalam agama dan harta dunia sebagai balasan kepada infak yang dilakukan semata-mata kerana Allah Subhanahu Wa Taala telah dinyatakan dalam banyak ayat yang telah dibentangkan dalam bab pertama. Oleh sebab itu, orang-orang yang menginfakkan harta mereka hendaklah sangat-sangat mengambil berat agar sama sekali tidak menaruh sebarang harapan kepada sesiapa untuk mendapat apa-apa bentuk balasan atau ucapan terima kasih. Penerima pemberian itu pula hendaklah berasa terhutang budi kepada pemberi dan hendaklah berterima kasih kepadanya. Sebaliknya, dalam suatu keadaan yang lain, jika pemberi berniat untuk mendapat balasan dunia, maka pemberiannya itu bertukar menjadi pemberian kerana dunia, bukan lagi pemberian kerana Allah Subhanahu Wa Taala. Khususnya semasa menunaikan zakat. Jangan ada lintasan pun ke arah itu. Ini adalah kerana dia sedang menunaikan satu fardu yang tertanggung ke atasnya. Jadi, tidak boleh dikatakan yang dia berbuat ihsan kepada orang lain. Atas alasan itu juga, dalam ayat di atas, penunaian zakat telah disyaratkan mesti dilakukan dengan niat semata-mata kerana Allah Subhanahu Wa Taala. InsyaAllah. Moga-moga apa yang kita dengar hadis tadi, kita amalkan dan sampaikan kepada orang yang tiada dalam majlis ini. Dan kita tutup majlis ini dengan tasbih kafarah dan suratul As. Subhanallahi wa bihamdi, subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asr innal insana lafi khusr illa allazina amanu wa 'amilus solihati wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr.